Ya, Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam channel aku, channel Aswal. So, siapa yang masih baru dalam channel aku ni, mohon jasa baik hampa untuk subscribe dan juga tekan butang notification dekat sebelah dah tu. Okey? Untuk video kali ni, aku nak berkongsi ataupun nak sharing lah kepada hampa bila seseorang tu masuk ke fasa umur 30 tahun. Jadi, aku nak disclaimer awal-awal, aku nak kongsikan ni berdasarkan experience ataupun pengalaman diri aku sendiri. Mungkin benda yang aku kongsikan ni kebanyakannya berlaku juga untuk orang lain. Aku tak sure, tapi apa yang aku nak kongsikan sekarang ni adalah kenangan diri aku sendiri lah. Apakah benda-benda yang perubahan yang dulunya aku buat, sekarang aku tak buat, dan juga apa yang dulu aku tak buat, sekarang aku buat bila masuk umur 30 tahun ni. Actually aku patut buat video ni awal lagi. Waktu aku umur betul-betul masuk 30 tahun aku dah fikir lah nak buat video ni. Tapi dah 4 tahun kemudian umur aku dah sekarang dah 34 tahun. Jadi baru sekarang ada kekuatan untuk buat video ni. Jom aku nak kongsikan apa benda yang perubahan yang berlaku dalam diri aku bila masuk umur 30. First sekali adalah umur. Umur. Kadang tu bila aku dah masuk fasa 30 tahun ni, kadang tu benda yang paling-paling basic umur aku lupa. Lupa bila orang tanya aku umur aku berapa tahun. Jadi bila orang tanya aku secara spontan umur aku jadi macam blur, jadi macam blank. Oh, berapa tahun lah. Aku jadi blur dan blank sebab yalah, mungkin ini antara salah satu faktor bila dah masuk umur 30-an. Dia bukan jadi pelupa ke apa ke, sebabnya aku tak involve dalam satu benda yang tanyakan perihal umur aku. Macam waktu sekolah dulu, sampailah masuk ke alam U, kita biasa kita involve ataupun kenaan dengan umur ni memang kita selalu aware lah kan. Mungkin kita tahu contoh sekolah lah, darjah 1 umur berapa kita tahu, sampailah darjah 6, kita 1 sampailah kita 5 kita tahu umur kita berapa, samalah masuk U, diploma ke apa ke, sebab kita involve diri kita macam nak isi borang ke apa kan. Tapi bila masuknya alam sekarang ni, walaupun aku dah masuk pekerjaan, aku jadi lupa sebab aku dah tak ada benda-benda yang berdedahkan diri aku untuk umur aku, sebab tu aku lupa bila orang tanyakan aku berkenaan umur aku berapa tahun. Tapi untuk buat video ni aku kena make sure aku tahu dulu lah untuk aku kongsi dalam video ni. So umur aku 34 tahun tu pun aku tak sure betul ke tak. Jadi aku hampa tolak sendirilah. Aku lahir tahun 89. So kalau tahun ni berapa umur aku? Apa tolong kira untuk aku. Okay, so untuk poin yang kedua, apa yang berlaku dalam diri aku bila dah masuk 30 tahun ni, tak main game. Okey, poin yang kedua adalah tak main game. Actually tak main game ni bukanlah aku hilang minat untuk bermain game. Kalau kata tanya personally kat aku ni, of course lah aku masih ada minat ataupun rasa keinginan lah untuk main game. Tak kisahlah game apa, konsol ke, komputer ke, handset ke. Tapi benda tu dia macam bila masuk 30-an ni dia jadi macam, dia minat tu masih ada, cuma aku follow priority. So benda yang kadang tu aku ada keinginan nak main, tapi ada benda yang mengatasi pada benda yang aku nak main game tu, priority dia lebih atas pada benda yang aku nak buat untuk main game tu. Jadi aku kena utamakan yang priority dulu lah kan. Contoh macam free time, mungkin free time aku boleh main game, tapi bila free time aku nak main game tu, aku tengok wife aku sampah-sampah, vacuum rumah. Jadi aku rasa macam serba salah untuk aku bermain game pada waktu tu. Contoh masa aku nak main game waktu free time lagi, kita tengok aku duduk dengar anak aku duduk main seorang dia, lah, kira macam duduk main-mainan lah. Aku jadi kesian. Aku letakkan prioriti anak aku tu nombor 1 daripada aku memuaskan hati aku untuk main game untuk personal aku lah. So aku pergi layan dia, macam tu lah. Okay, point seterusnya, habis kalau aku tak main game, aku buat apa kalau mengisi masa lapang aku? Okay, aku lebih tu mengisi masa lapang aku untuk macam lebih ke arah menonton movie lah. Okay, menonton movie dia macam aktiviti yang relax, macam tak perlu fikir sangat. Just kita buka Netflix ke atau apa-apa movie lah dan kita terus menonton. Jadi biasanya aku buat ni hujung minggu macam bila dah anak dengan bini aku tidur, so aku layan movie lah. So kalau kata anak aku ada sekali, aku tak tengok aku sebab aku nak layan movie ni, aku perlukan fokus. Boleh je aku main game lah waktu mereka tidur kan. Tapi bila aku dah terbiasa macam dah tinggal lama untuk bermain game tu, jadi aku rasa macam aktiviti yang macam relax lah. So menonton movie lah yang sesuai untuk aku bila dah masuk fasa 30 tahun ni. So kalau sebut pasal main game, of course lah zaman aku dulu 20 tu, sebelum masuk 30 ni memang aku heavy lah main game. Jadi untuk poin seterusnya, aktiviti ni aku rasa kalau aku beritahu ni apa mungkin macam
macam gelak sikit lah sebab aktiviti dia macam aktiviti orang yang pencen orang yang bersara. Benda apa? Ni apa tengok ni, 1, 2, 3, nampak ada pokok. Yes, aktiviti aku bila masuk fasa 30 tahun ni adalah bercucuk tanam. Minat ni dia jadi macam sendiri dah. Aku tak pasti sama ada bila dah memang masuk fasa macam ni dia automatik minat kat arah aktiviti macam ni. Aku pun tak sure. Kalau lah ada benda yang membuatkan aku menarik minat bercucuk tanam. Dia bercucuk tanam ni bukannya macam aku tanam pokok-pokok yang boleh makan ataupun pokok-pokok yang tanam sayur ke apa. Tak, aku bukan jenis tanam cucuk tanam macam tu. Aku lebih ke arah pokok-pokok hiasan lah, macam apa tengok kat belakang ni money plant ke ataupun monstera ke. Yes, pokok-pokok macam tu lah suka tanam. Sebab sejak sekarang ni aku suka tengok ataupun tambah-tambah pula rumah yang baru duduk ni, rumah sendiri. Kalau aku lebih ke arah nak hias-hias rumah. Jadi bila aku menonton video-video yang macam dekoratif, dekor rumah ni, so of course lah ada macam part-part untuk tanam-tanaman pokok hiasan. Jadi benda tu menarik minat aku lah ke arah menanam pokok. Tambahan pula mak mentua aku pun dia jenis suka tanam pokok. Jadi aku macam sikit sebanyak sharing minat lah minat bersama dia. Kadang tu bertukar-tukar pokok macam tu. Okay, so kita pergi ke point seterusnya, iaitu point ni tidur awal. Tidur awal ni aku sedap. Dia bukan sejak masuk 30 tahun, tapi dia bila dah di alam fasa perkahwinan ni. Bila aku start berumah tangga ni, jadi dia punya tenaga ni, dia untuk tidur awal tu macam kerap. Dia jadi macam sendiri dia. Aku pun tak sure sebab apa. Aku cuba macam buat macam zaman-zaman muda juga kan, tengok movie ke ataupun main game ke. Dia jadi macam tak boleh nak kawal kita punya mata ni. Dia jadi macam automatik ngantuk dan tidur awal. Tambahan pula kita fikir esok nak pergi kerja. Padahal kalau waktu bujang dulu pun macam tu juga. Aku rasa pergi kerja macam tu juga. Esok fikir macam tu, tapi boleh je tidak lambat. Tapi berbeza bila dah berumah tangga ni, dia jadi macam benda tu jadi automatik. Aku tak tahu kalau orang lain pun macam tu juga. Aku tak sure. Okay, point seterusnya adalah kurang lepak. Kurang lepak ni of course lah dia berkait rapat dengan member ataupun kawan. Kurang lepak ni aku perasan of course benda ni dia berkait rapat dengan berumah tangga jugalah, perkahwinan. Benda ni tak sama tu setiap fasa orang yang lain, aku tak sure. Tapi bila kurang lepak ni dia jadi bila aku masuk dalam perkahwinan. Salah kan nak lepak? Bagi aku tak salah. Macam aku cakap tadi, priority. Kita kena letak priority yang lebih penting tu berbanding benda-benda lain lah. Okay? So kita rasa macam ada benda yang tanggungjawab kita yang perlu kita kedepankan. So kita buat yang tu dulu, barulah kalau kata kita nak lepak ke ataupun buat benda lain ke, itu pulang, asalkan kita dah settlekan kita punya tanggungjawab. Okay, point seterusnya adalah yang ni aku kena baca. Terasa anxiety bila fikir masa depan tak ada duit, anak bini tak makan. Yes, ini aku rasa dia jadi macam satu perasaan yang aku tak sure benda ni anxiety ke tak, tapi dia rasa macam takut. Aku tak sure term apa nak kata anxiety pun tak sure juga. Dia rasa macam satu perasaan yang risau terhadap masa depan kita. Dia rasa macam dia terlalu berfikir ke masa depan. Macam contoh sekarang ni kita ada simpanan ke ataupun simpanan kita sekarang ni cukup tak untuk masa depan. Dia jadi macam tu, dia ke arah macam tu. Padahal waktu bujang dulu tak ada orang fikir benda ni sebab kita duduk dengan mak ayah, kita rasa macam safety tu macam kuat. So kita tak fikir sangat masa depan kita. Tapi bila kita dah ke alam perkahwinan ni, dia jadi benda tu macam kita sendiri control life kita. Kita tak ada mak ayah dah yang control kita. Jadi kita sendiri yang kena control life kita. Sebab tu kita ada macam satu perasaan anxiety tu dan fikir untuk masa depan kita. Lepas tu kita fikir pasal anak bini kita untuk masa depan. Kita risau kalau tak ada benda nak makan ke ataupun susah bersama kita ke, sebab kita ni sebagai lelaki kena provide benda-benda yang tempat tinggal apa semua ni lah, makanan ke apa. Sebab tu kita dia automatik perasaan tu terjadi. Dia jadi fikir masa depan apa yang akan berlaku. Okay, point seterusnya aku lebih minat kereta berbanding motor. Kalau motor pun aku mungkin minat ke arah motor-motor yang lebih santai lah, macam skuter yang tak perlu nak masuk gear. Even
aku tak ada apa motor skuter tu. Sekarang pun aku masih pakai motor aku yang sekarang ni, motor RS, memakai kata apa? Clutch. Jadi motor aku yang RS 150 tu pun aku rasa macam tu benda yang aku rasa macam menyusahkan diri aku, macam memerlukan benda yang lebih santai dan relax. Seolah-olah macam aku nak ulang balik pergi kerja tu, aku macam nak naik skuter je. Aku malas lah nak naik tu RS 150 tu pula kan. Tambah pula motor tu ada pengalaman pahit, pengalaman hitam bersama aku kan. Aku pernah kemalangan dulu. Tapi benda tu bukan aku nak kata trauma untuk naik motor tu. Maksud aku punya minat lah, minat. So kalau kata motor, aku lebih ke arah motor skuter lah sekarang ni, ke arah motor skuter. Kalau kata berbanding motor dengan kereta, aku lebih ke arah, aku minat kereta lagi. Kereta, lebih nak naik kereta berbanding motor. Dia jadi macam kita dah lalui zaman muda dulu, penat. Tapi bila dah sampai sekarang ni, nak kata tua tu taklah tua, cumanya dia jadi macam kita nak lebih santai dan juga tenangkan fikiran kita, sebab ada banyak benda yang kita nak kena fikir. Jadi sebab itulah sedikit sebanyak membuatkan kita rasa macam kita nak cut down benda-benda yang boleh membuatkan kita fikir banyak. Macam tambah pula motor clutch kan, kita kena fikir, nak kena control clutch. So dia ke arah benda-benda yang lebih relax lah bila masuk fasa 30 tahun ni. Point yang seterusnya, which is point yang terakhir lah, aku lebih dengar ke arah dengar podcast instead of dengar music. Benda ni dia terjadi bila aku buat kerja lah, terutama sekali bila aku tengah buat kerja. Kalau dulu zaman bujang, kalau buat kerja memang aku akan pasang muzik lah, muzik yang orang kata memang pocak kepala lah. Kalau kata tak pocak kepala tu memang kerja tak jadi lah. Tambah kerja aku ni jenis kerja design, nak jadikan design tu lebih cantik ataupun lebih fokus ke arah kerja tu, memang aku kena pasang lagu lah kan. Tapi bila sekarang ni, yang aku sedap bila aku buat kerja, aku lebih dengar ke arah podcast. Aku pakai headphone lah, kalau tu sambil buat kerja dengar podcast. Even dia sembang sampai sejam, 2 jam, aku boleh dengar sampai habis sambil buat kerja. Member aku tanya kan, aku dengar lagu apa, padahal aku bukan dengar lagu pun, aku dengar podcast, orang sembang cerita. Sebab aku, yalah macam aku cakap tadi, bila masuk fasa ni dia jadi ke arah macam lebih nak relax, nak cool down. Dia macam ke arah fasa macam orang yang besar lah. Tapi tak tahulah, sebab ni untuk diri aku saja ke ataupun untuk orang lain, aku tak sure. So hampa komen kat bawah ni, adakah hampa masuk fasa 30 tahun ni, hampa rasa macam apa yang aku rasa juga? Hampa komen kat bawah. Tapi aku nak disclaimer awal-awal, perasaan yang aku rasa ni, dia bersama dengan perasaan dalam alam perkahwinan sebab kahwin ni pun awal 30-an. Jadi aku tak boleh nak relate, betul ke kalau kata umur 30-an dia belum kahwin, adakah dia ada perasaan yang macam aku juga, dia punya minat pun berkurang macam aku juga. Aku tak sure, sebab bila aku perhati macam member aku yang belum kahwin tapi umur sama dengan aku, dia still tidur lambat, dia still lepak macam zaman aku dulu, zaman bujang aku dulu. Dia still buat benda yang hobi dia lah daripada dulu, dan aku tak nampak dia berkurang apa-apa hobi pun. Macam lepak apa semua tu lah, tengok bola tengah malam lah. Aku nampak dia lebih ke arah macam tu lagi lah. Sebab tu aku tak boleh nak relate, sebab dia masih bujang walaupun umur dia dah 30-an dan umur dia sebaya dengan aku. Dan lain pula kisah dengan member aku yang lain pula, yang seorang lagi ni, dia dah berkahwin, umur dia pun dah 30-an, tapi dia masih bermain game. Yang aku perasan lah, dia masih bermain game walaupun dia dah ada bini, dia dah ada anak, tapi minat dia kat orang main game tu masih ada lah, aku nampak. Walaupun dia tak heavy macam dulu, macam aku sekarang ni, aku dah cut off terus semua tu. Game pun tak ada, apa lepak pun memang jarang, tidur pula awal. So benda tu yang aku perasan, yang berlaku kat diri aku lah. Sebab tu aku nak kata benda yang aku sharing ni adalah berkaitan dengan diri aku dan juga berkenaan dengan pengalaman yang aku hadap sendirilah. Jadi pengalaman hampa pula macam mana? Hampa boleh nyatakan di komen kat bawah. So sampai sini je video aku untuk kali ni. Bye. Assalamualaikum.